Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita teruskan lagi siri ulang kaji UPKK dalam subjek sirah tahun 3, pelajaran 1 iaitu pelantikan Nabi Muhammad sebagai Rasul di unit yang kedua, iaitu dakwah secara unit yang ketiga, dakwah secara terbuka. Okey, dakwah secara terbuka. Okay, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-94, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Yang bermaksud, oleh itu sampaikanlah secara terus terang akan apa yang diperintahkan kepadamu, dan wahai Muhammad, dan janganlah engkau hiraukan tentangan dan bantahan kaum kafir yang musyrik, kaum kafir musyrik itu. Okay, dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala berfirman untuk mengarahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selepas daripada dakwah secara rahsia tadi, yang di dalam tajuk yang sebelum ni, maka Allah berfirman, Allah arahkan Rasulullah untuk dakwah secara terbuka, secara terang-terangan, secara berterus terang tentang agama Islam, dan jangan hiraukan tentangan atau pembantahan daripada kaum kafir musyrik, daripada musyrikin Mekah. Okey, dakwah baginda di Bukit Safa. Okey, ini permulaan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terbuka. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kaumnya dan pembesar Quraisy berhimpun di Bukit Safa. Okey. Baginda menyampaikan ucapan dengan menerangkan kerasulannya serta perkara akhirat. Okey, di dalam semasa Rasulullah di Bukit Safa tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ajak kaum dia, ahli keluarga dia, sahabat-sahabat dia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Menyembah Allah Subhanahu wa taala bukanlah dan tinggalkan daripada penyembahan yang lampau, penyembahan yang sebelum ni, iaitu seperti menyembah berhala Lata dan Uzza. Okey, dua berhala ni antara berhala yang famous, yang disembah oleh masyarakat Mekah pada masa tu, kaum Quraisy pada masa tu. So, Rasulullah pun dicakaplah tentang kerasulan baginda serta perkara-perkara akhirat. Okey. Dan yang paling penting adalah Rasulullah menerangkan tentang mentauhidkan Allah, menyembah Allah yang satu, yang sebenar-benarnya Tuhan yang patut disembah. Okey, seterusnya tentangan terhadap dakwah Rasulullah secara terbuka. Okey, bapa saudara baginda Abu Lahab telah mengetuai kaumnya mengejek baginda. Baginda tetap meneruskan dakwahnya kerana baginda mengetahui bahawa kaumnya masih berpegang dengan adat masyarakat jahiliah. Baginda juga terus berdakwah dan menyatu padukan sahabat-sahabat untuk berdakwah serta mengajarkan mereka ayat Al-Quran sehingga mereka faham dan menghayatinya. Okey, semasa Rasulullah berdakwah di atas Bukit Safa tu, okey, orang yang pertama yang menjadi ketua untuk mengejek baginda adalah Abu Lahab. Abu Lahab ni adalah bapa saudara Rasulullah sendiri. Sehingga Abu Lahab ni dia kata, apa benda yang kau cakap ni wahai Muhammad? Kenapa kamu nak mereka-reka cerita, nak berdusta kepada masyarakat, masyarakat Arab, masyarakat Quraisy ni? Kenapa perlu memperkenalkan agama baru? Sedangkan kita dah ada agama datuk nenek kita. Kenapa kau nak buat mereka-reka cerita tentang agama baru ni? Sehingga kan Abu Lahab ni dia sebut, dia kata tabbalaka ya Muhammad. Dia kata celakalah kamu wahai Muhammad. Sehingga Allah balas balik
kata-kata kesat yang dilontarkan kepada Nabi Muhammad ni dengan firman firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dengan secelaka-lakanya. Secelakanya. Okey. Allah balas balik dalam surah tabbat yada tu, okey, tentang dicelakakan balik Abu Lahab oleh kerana dia mengeluarkan kata-kata kesat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya baginda Rasulullah terus berdakwah dan menyatu padukan sahabat dan ajar para sahabat ni yang dah menerima Islam untuk teruskan kerja dakwah secara terang-terangan ini, supaya lebih ramai lagi orang yang memeluk Islam. Sehinggalah Saidina Umar dan Saidina Hamzah juga antara orang yang paling kuat menentang Nabi sebelum keislamannya, kemudian memeluk Islam. Bila Saidina Umar dan Saidina Hamzah ni memeluk Islam, maka makin ramailah orang-orang Quraisy yang memeluk Islam. Kerana apa? Kerana mereka berdua ni adalah orang antara sahabat yang berpengaruh di Mekah pada masa tersebut. Kita tahu kepribadian Saidina Umar macam mana. Dia seorang yang berani sehingga kan bukan kata orang, syaitan pun takut dengan Saidina Umar. Tak berani nak dekati Saidina Umar ni. Okey. Dan itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan berkaitan dengan dakwah secara terbuka yang termaktub dalam perbincangan dalam buku teks untuk subjek sirah tahun 3 berkaitan dengan tajuk dakwah secara terbuka ni. Dan saya harap agar video ni dapat memberi manfaat untuk kita semua untuk mengulang kaji pelajaran, dan segala yang baik itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.